Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11, RMK ke-11, pembangunan luar bandar terus diberi keutamaan dalam memastikan pembangunan seimbang di seluruh negara. Tumpuan turut diberi kepada pembangunan PKS untuk mencapai pertumbuhan seimbang dan inklusif. Dan untuk memperincikan lebih lanjut bersama kami di studio ketika ini ialah Datuk Rahim Abu Bakar, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Datuk Rahim, terima kasih kerana bersama kami tengah hari ini. Sehingga kini, Datuk, bagaimana sumbangan KKLW kepada pertumbuhan ekonomi negara? Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ini merupakan satu kementerian yang agak penting. Khususnya kita ingin membantu membangunkan penduduk luar bandar. Jadi fokus utama, di antara fokus utama kita ialah menyediakan infrastruktur yang lengkap. Ini termasuklah jalan raya, api, air dan rumah. Sampai itu juga kita memastikan pembangunan ekonomi penduduk luar bandar terus kita tingkatkan. Dan juga kita memastikan pembangunan modal insan, kemanusiaan itu sendiri pasti kita akan perbaiki di masa ke semasa. Jadi dari segi pencapaian yang telah kita yang telah kita lakukan selama ini di bawah rancangan Malaysia 10 memang kita mencapai target dan sasaran kita. Di mana dari segi pembinaan jalan raya dah hampir 51,000 kilometer kita buat di luar bandar. Seperti mana yang you katakan tadi bahawa bekalan air sehingga kini 98% dan kita akan terus mempertingkatkan usaha kita dan kita berharap agar kita akan mendapat peruntukannya lebih di dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Di rancangan Malaysia yang ke-10 itu kita hanya mendapat lebih kurang 28 bilion iaitu untuk api, air, rumah dan jalan. Jadi dari segi air juga kita akan memastikan supaya penduduk dapat mendapat bekalan air yang bersih. Begitu juga kita membantu dalam menyediakan pembinaan rumah baru dan juga kita membaik pulih rumah yang usang. Jadi kesemua ini kita acukan, kita akan dapat satu keadaan yang mana kita perlukan oleh penduduk luar bandar di mana dia memerlukan kesihatan yang baik, kemudahan-kemudahan yang baik untuk mereka meneruskan kehidupan khususnya daripada anak-anak untuk meneruskan pelajaran. Dari segi pendapatan isi rumah, Datuk Rahim, di bawah rancangan Malaysia ke-10, pencapaiannya bagaimana? Kita dapati memang meningkat. Dari segi isi rumah, kita penduduk luar bandar kita akan fokus kepada 2,500 setiap bulan. Dulu kita buat 1,500 saja. Sekarang ini penambahan sedang kita galakkan usaha-usaha untuk membantu mereka meningkatkan pendapatan memang akan terus kita laksanakan. Ya, jadi pendapatan isi rumah itu memang ada Datuk, pencapaiannya sepanjang RMK 10 memang ada. Memang mantap sekali. Kita nampak memang meningkat sekali. Jika ada peratusannya Datuk yang boleh dikongsikan ataupun angka yang boleh dikongsikan? Kita dapati bahawa pendapatan purata isi rumah B40 iaitu penduduk pendapatan kurang daripada 40% ke bawah. Ini meliputi lebih kurang 60% daripada penduduk luar bandar adalah mereka yang terkategorikan dalam kalangan ini. B40 ini. So daripada tahun 2009 kita dapati pendapatan isi rumah ialah 1,440. Dan kini telah meningkat kepada RM2,537 sebulan. Ya, baik. Selain daripada menyediakan infrastruktur asas luar bandar, apa mungkin strategi terkini kementerian dalam konteks membangunkan modal insan luar bandar, Datuk? Bagaimana? Memang modal insan ini adalah satu perkara yang sangat perlu, khususnya di luar bandar di mana kita kurang mendapat kemudahan yang selengkapnya di bandar. Program-program yang kita laksanakan adalah program kemahiran. Program kemahiran untuk skill di mana mereka ini dapat pendidikan dan kita akan memasukkan mereka ke dalam labour market. Kemudian seperti biasalah kita KKLW dan agensi-agensi di bawahnya MARA memang sentiasa memberikan pembangunan modal insan dari segi menengah sehinggalah ke peringkat tertinggi. Begitu juga kita melalui agensi kita yang lain, contohnya Jabatan Jakwa Rasli, kita memang menyediakan sekolah khas yang kita panggil K9, misalnya sekolah berasrama daripada peringkat rendah hingga ke tingkatan 3, tak salah saya. Begitu juga dengan RISDA,
kita mempunyai college supaya mereka dapat mendapat bidang pengajian khusus dari segi bidang pertanian. So modal insan yang kita lahirkan nanti ataupun kita dapat bentuk daripada luar bandar ini, agensi-agensi kita akan dapat membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jika bercakap mengenai, Datuk sudah menyebut contoh-contoh program-program pendidikan yang telah dijalankan dalam rancangan Malaysia sebelum ini. Bercakap mengenai program-program kemahiran yang diberikan kepada penduduk luar bandar ini, mungkin ada contoh-contoh yang boleh Datuk berikan, perincikan? Melalui Giat Mara, melalui KPTM, Giat Mara, membaiki kereta dan sebagainya. Memang itulah yang kita laksanakan supaya mereka ini menjana pendapatan lebih tinggi. Dari segi kemahiran jahit-menjahit pun kita laksanakan di Giat Mara, KPTM dan sebagainya, di mana dapat melahirkan penduduk luar bandar supaya mereka terdedah kepada pelbagai-bagai ilmu pengetahuan yang baru supaya mereka menjadi pengusaha dan kita harap seterusnya mereka menjadi usahawan di masa depan. Peruntukan-peruntukan yang kita bagi selama ini adalah untuk mereka meningkatkan pendapatan. Dan seterusnya juga boleh membuka peluang pekerjaan kepada rakan-rakan mereka di dalam boleh kampung bekerja sendiri. dengan syarikat ataupun usahawan yang mereka buat itu sendiri. Baik, selain daripada program ini, Datuk, mungkin ada terdapat program modal insan lain yang menjurus kepada turun padang ataupun terus kepada masyarakat luar bandar? Selama ini kerjaan memang melihat bahawa modal insan itu sangat diperlukan. Jadinya di kampung kita ada JKKK. Di JKKK itu terdiri daripada ahli pengerusi, setiausaha dan ahli. So JKKK ini akan kita latih. Kita beri kemahiran yang selengkapnya supaya mereka boleh membawa masyarakat kampung itu kepada pengetahuan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan mini RTC yang kita sedia ada sekarang lebih kurang 200 lebih. Di mana di situ dipusatkan komputer, peralatan komputer dan sebagainya. Dan mereka ni boleh bertemu dan memang kita beri ajar. Ada penyelia di sana untuk membantu mereka supaya mereka dapat mempertingkatkan keilmuan dalam bidang komputer. Dan seterusnya kita mengadakan kursus, bengkel dan lain-lain lah yang penyertaan belia, penyertaan orang dewasa supaya mempertingkatkan martabat mereka di masa depan. Bagi mereka yang duduk di luar bandar, Datuk, apa mungkin peluang ataupun peluang yang boleh mereka tunggu ataupun datang kepada mereka selepas ini dari segi strategi yang akan dijalankan oleh KKLW selepas ini? Sememangnya kita membuat pendedahan kepada orang ramai melalui kita punya JKK, melalui mini RTC yang saya kata tadi, kita menggalakkan mereka dan kita menyalurkan beberapa pengetahuan dan peluang supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan. Jadi melalui RTC ini itu antara strategi terbaru pembangunan ekonomi luar bandar. Itu amat penting supaya dia menjadi satu pusat di mana pertemuan di antara pengusaha atau penanam cili dan sebagainya dan akan dibawa ke mini RTC dan mini RTC bawa kepada RTC supaya dapat kita memasarkan, ada linkages between mini RTC dan RTC itu supaya dapat kita memasarkan produk-produk. Dan RTC ini pun sebenarnya adalah strategi yang telah mula dilaksanakan dalam RMK 10 dan dibawa kesinambungannya diteruskan dalam RMK 11, Datuk. Kita sekarang ni kita ada lebih kurang 7. Kita bercadangkan supaya setiap negeri punya satu, kecuali di Sabah dan Sarawak oleh kerana kedudukan yang besar. Jadi so far kita dah ada 7 dan kita dapati ia amat berguna lah mendatangkan faedah kepada penduduk luar bandar, khususnya dari segi memasarkan produk-produk mereka. Termasuklah buah-buahan hasil tempatan ataupun kuih-muih ataupun pakaian yang mereka buat supaya dapat kita pasarkan. Baik, soalan terakhir saya, Datuk, apa mungkin fokus KKLW sepanjang tempoh RMK 11 akan datang? Pertamanya kita mengharapkan agar kita mendapat peruntukan yang lebih. Di mana melalui peruntukan yang lebih itu macam-macam program kita akan laksanakan. Tapi khususnya kita akan mengekalkan visi kita untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Khususnya dari segi kumpulan B40 yang saya katakan tadi, supaya pendapatan mereka terus meningkat dengan
pendedahan-pendedahan lain yang akan kita berikan. Ya. Kemudian kita juga akan memfokuskan kepada koperasi, cooperation base, supaya seluruh ahli-ahli JKK ataupun kampung-kampung tersebut dapat menikmati dan mengambil peluang dalam koperasi yang akan kita wujudkan. Ini memang kita telah wujudkan melalui program Desa Lestari, di mana kita memberikan peruntukan yang setimpalnya kepada koperasi tersebut, dan limpahan keuntungan dan segala aktiviti ini akan dikongsi bersama oleh seluruh masyarakat Luar Bandar tersebut. Baik, Datuk Rahim Abu Bakar, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Apapun, mungkin kita boleh berbincang lebih lanjut jika ada kesempatan pada masa depan. Terima kasih, Datuk Rahim. Terima kasih. Baik.